Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kawan-kawan. Saya Nur Amisha Adlina binti Muhammad Zain, murid tahun 6. Saya akan menyampaikan sebuah cerita yang diberi judul 7 Perawan. Untuk mengetahui kisahnya, jom dengar cerita saya ini. Pada zaman dahulu, kononnya ada sebiji buaya sangat luar biasa. Pokoknya tumbuh di tengah-tengah lautan yang sangat luas. Sesiapa sahaja yang perolehi buah itu dipercayai akan menjadi amat bertuah. Maka tersebutlah kisah seorang pemuda bernama Lengai. Dia berasal dari Kalimantan Barat. Walaupun Lengai seorang penggembara yang gagah berani, namun dia selalu ditimpa malang. Pada suatu hari, Lengai membuat keputusan hendak mencari buah ajaib itu. Dia kemudiannya membina sebuah kapal layar dan berlayar menyeberangi lautan. Pelayaran itu sangat sukar, tetapi Lengai tetap tidak berputus asa. Walaupun telah lama berlayar, namun pokok yang berbuah ajaib itu belum juga kelihatan. Akhirnya, pada suatu hari, setelah hampir 3 bulan berlayar, tiba-tiba kapal Lengai termasuk ke dalam pusaran air yang sangat kuat. Kapalnya berpusing-pusing dengan ligat sekali. Lengai sedaya upaya cuba hendak menyelamatkan kapalnya daripada bencana itu. Lengai hampir-hampir lemas. Tiba-tiba, dari percikan yang disebabkan oleh pusaran air itu, dia ternampak sebatang pokok sangat tinggi. Matanya terpaku ke arah pokok itu. Pokok itu seolah-olah dari pusat pusaran air itu. Dia pasti itulah pokok ajaib yang dicari-carinya selama ini. Ya kawan-kawan, tahu tak apa yang terjadi? Kapal Lengai hampir ditelan pusaran air itu. Pada detik yang mencemaskan itu, Lengai melompat keluar ke dalam air dan berenang sekuat-kuatnya ke arah pokok itu. Setelah selamat sampai, dia pun memanjat ke sebatang dahan yang selamat daripada pusaran air itu dan dia berehat di situ seketika. Setelah bertenaga semula, Lengai memandang sekelilingnya dan dia ternampak seekor burung sangat besar di salah sebatang dahan yang tertinggi di pokok itu. Cekaman kuku burung itu sama besarnya dengan genggaman seorang manusia. Dia pun mula memanjat pokok itu sehingga dia berada kira-kira sehasta dari tempat burung itu hinggap. Dengan secepat kilat, dia menyambar pergelangan kaki burung itu dan bergayut di situ sekuat-kuatnya. Burung besar itu sama sekali tidak menyadari akan apa yang berlaku kepada dirinya. Burung itu pun terbang membawa Lengai yang bergayut pada kakinya. Burung itu terbang dan terus terbang menyeberangi lautan dan menatasi daratan. Sehingga Lengai menjadi sangat letih dan tidak berdaya lagi. Akhirnya, burung itu ternampak beberapa ekor lembu. Burung itu melayang turun dan secepat kilat menyambar seekor lembu. Ya kawan-kawan, pada ketika itulah Lengai melepaskan pegangannya dan jatuh ke tanah dengan selamatnya. Lengai memerhatikan kawasan di sekelilingnya. Dia sangat hairan melihat kawasan di situ. Lengai belum pernah melihat tempat yang sebegitu cantik. Lengai terus berjalan dan akhirnya terjumpa sebuah rumah yang indah. Lengai terus masuk ke dalam rumah itu dan dilihatnya seorang perawan sedang menyediakan makanan. Perawan itu mempersilakan Lengai duduk dan dia memberikan Lengai sedikit makanan. Ketika Lengai sudah makan, perawan itu menceritakan bahawa dia adik bongsu kepada 7 orang adik-beradik yang tinggal di dalam rumah itu. 6 orang kakaknya telah keluar bekerja di sawah. Lengai pula kemudiannya menceritakan apa yang telah dialaminya. Lewat petang itu, ke-6 orang kakak perawan itu pun pulang. Mereka semuanya sangat senang hati menerima kedatangan Lengai dan melayaninya dengan baik. Semenjak hari itu, Lengai pun tinggal bersama-sama perawan 7 beradik itu. Setiap hari apabila ke-6 orang perawan itu pergi ke sawah, Lengai tinggal di rumah menjaga adik mereka yang bongsu itu. Setelah berapa lama, perawan bongsu jatuh cinta kepada Lengai. Dia memberitahu akan perasaannya itu kepada kakak-kakaknya. Mereka semua bersetuju perawan bongsu berkahwin dengan Lengai. Lengai juga bersetuju dengan cadangan itu. Lalu Lengai pun berkahwin dengan puteri bongsu. Setelah Lengai menjadi ahli keluarganya, puteri sulung menceritakan kisah sebenar mereka. 7 beradik berasal daripada bintang 7. Adik bongsu mereka bernama Puteri Bintang Banyak.
Mereka terlalu sayang ke adik bongsu mereka dan meminta supaya Lengai menjaganya sebaik mungkin. Beberapa tahun berlalu, Lengai dan puteri bongsu mendapat seorang anak laki-laki yang diberi nama Selamudah. Mereka menjaga dengan penuh kasih sayang. Sememangnya sejak awal lagi, isteri Lengai telah dimarah-marahkan supaya tidak membuka penutup tajam yang terletak di sudut rumah itu. Sekiranya membukanya akan mendapat akibat buruk. Lengai mematahi kata-kata isterinya. Walau bagaimanapun, oleh kerana selalu diingatkan beberapa kali, Lengai berasa ada sesuatu yang ganjil dalam tajam itu. Perasaan ingin tahunya datang dengan mendadak. Pada satu hari, hanya Lengai dan anaknya saja yang tinggal di rumah itu. Lengai merenung tajam itu beberapa kali. Rasa ingin tahunya memuncak dan Lengai tidak boleh bersabar lagi. Dengan cermat, dia membuka penutup tajam itu. Alangkah dahsyatnya. Melalui mulut tajam itu, dia dapat melihat beribu orang manusia sedang sibuk menanam padi. Apa yang anehnya, mereka kelihatan jauh sekali di bawah. Lengai menjadi kini dia berada di satu tempat yang tinggi, seolah-olah di sebuah negeri di awang-awangan. Lengai rusing sekali dengan apa yang dilihatnya. Dia tahu siapa mereka. Mereka lah manusia di bumi dan semuanya sedang bekerja dengan tekun. Semasa waktu makan, Lengai kelihatan sedih dan bimbang. Puteri Bintang banyak mensyaki sesuatu yang tidak diingini telah berlaku. Lengai hanya mendiamkan diri setelah disoal beberapa kali. Akhirnya, Lengai mengaku muka tajam itu dan menceritakan apa yang telah dilihatnya. Puteri Bintang banyak menangis. Sambil menimba anaknya kerana dia tahu bahawa dia akan berpisah dengan suami dan anaknya. Maka, pada keesokan harinya, isteri Lengai dan keenam orang kakaknya menyediakan persiapan untuk menurunkan Lengai dan anaknya ke bumi melalui mulut tajam itu. Sebelum berpisah, kakak sulung Bintang banyak menjelaskan selanjutnya bahawa mereka memberi petunjuk kepada peladang di bumi dan berpesan supaya carilah mereka dan gelapan sebelum terbit fajar. Apabila ternampak mereka di langit, mulailah segera menanam padi. Jika bintang 7 telah tidak lagi kelihatan di langit, apabila tidak boleh mula menanam. Sekiranya menanam juga, hasilnya tidak akan banyak. Malahan jua yang ditanam tidak akan memberi hasil. Kedudukan bintang 7 akan sentiasa menjadi petunjuk kepada petani di bumi. Setibanya di bumi, Lengai menceritakan semua pengalaman yang dialaminya kepada orang-orang kampung. Semenjak hari itu, kononnya pada akan mula ditanam apabila kelihatan bintang 7 mengedip di langit. Demikian kisah perawan 7 beradik. Antara pengajaran yang terdapat dalam cerita tadi, pertama, kita hendaklah bersyukur dengan apa kita miliki. Kedua, apabila berjanji hendaklah ditepati. Tiga, kasih sayang seorang adik-beradik tidak boleh dipisahkan. Bab kata pepatah, air dicincang tak akan putus. Sekian, terima kasih.